Program Moh Kenai Perak ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Perak. Bandar Diraja, tempat lahir labu sayung. Isi air sejuk, tahan sampai gua tempurung. Kalau rasa Ampun tuanku, beribu ampun, sembah patik, harapkan diampun. Patik mohon mulakan program patik tuanku. Hebat koma hari ni ya. Okey, baiklah, bercakap mengenai Sultan Perak, baginda memang seorang yang sangat mencintai ilmu. Jadi baginda merasakan memang tak cukup kalau sekadar hanya memperoleh ijazah sarjana muda. Jadi baginda melanjutkan pelajaran ke peringkat sarjana di sebuah universiti terkemuka di Amerika Syarikat, iaitu di Harvard University. Dalam bidang pentadbiran awam. Kemudian baginda lanjutkan lagi ke peringkat yang lebih tertinggi, iaitu Doktor Falsafah PhD dalam bidang ekonomi, politik dan kerajaan. Minat baginda dalam mempelajari ilmu sehingga ke peringkat lebih tertinggi didorong oleh paduka baginda ayahanda dan bonda baginda. Kuala Kangsar atau lebih sinonim dikenali sebagai Bandar Diraja terletak kira-kira 48 km ke utara dari Ipoh. Kalau korang nak tahu nama Kuala Kangsar, bersempena pokok kangsar yang tumbuh di tebing sungai. Ada juga cakap-cakap mengatakan terdapat 99 anak sungai yang cuma kurang 1 kepada 100, iaitu melalui sebutan Kuala Kurang Sar. Jika korang nak ke Kuala Kangsar, bolehlah melalui Lebuh Raya Utara Selatan, melalui exit 143 persimpangan Kuala Kangsar, Jalan Persekutuan atau menggunakan kemudahan perkhidmatan kereta api Tanah Melayu Berhad KTMB. Berdesut aja sampai kalau naik ETS ni. Yang nyata, Kuala Kangsar adalah sebuah daerah perbandaran yang ditadbir oleh Majlis Perbandaran Kuala Kangsar. Aktiviti ekonomi utama masyarakat di sini adalah pertanian. Terdapat 10 mukim di dalam kawasan daerah Kuala Kangsar seperti berikut. tempat lahir teman terletak di Teluk Intan. Sebut aja Kuala Kangsar Bandar Diraja, apa kata kita berkenalan dahulu dengan Sultan Perak. Sultan Nazrin Muizzuddin Shah, ibni almarhum Sultan Azlan Muhibbuddin Shah Al-Maghfurlah, diputerakan pada 27 November 1956. Baginda telah dimasyhurkan sebagai Raja Kecil Besar Perak pada 16 Februari 1984 dan sebagai Raja Muda Perak pada 15 April 1987. Baginda diijab kabulkan dengan Tuanku Zahra Salim pada 17 Mei 2007 dan dikurniakan seorang putera, Raja Azlan Muzaffar Shah pada 14 Mac 2008 dan seorang puteri raja, Nazira Safia pada 2 Ogos 2011. Bekas perenang Perak ini, Tuanku Zahra, juga mempunyai sijil penyelamat renang bertauliah dan peminat sukan lasak. Tuanku Zahra pernah bekerja dengan anak syarikat Petronas, Petlim Malaysia Sendirian Berhad sebagai pengurus produk di Kertih, Terengganu. Selain itu, Tuanku Zahra pernah menjadi pengarah urusan Fourth Wave Consulting Sendirian Berhad, syarikat pembangunan perisian dan kejuruteraan teknikal hidrokarbon di Kuala Lumpur. Dahulu Pekan Kecil Karai yang terletak kira-kira 10 km dari sini dianggap sebagai pekan mati kerana kekurangan pengunjung berbanding Sungai Siput dan Padang Rengah. Namun, di sebaliknya itu, tersembunyi keistimewaan yang menyebabkan ia tetap menjadi tumpuan golongan tertentu. Hakikatnya, bagi yang hendak menggadai barang kemas atau menjual getah buku, Pekan Karai dikatakan menjadi pilihan terbaik kerana harga ditawarkan adalah lebih tinggi berbanding di tempat lain. Kehadiran para peniaga yang menjual beraneka jenis barangan secara lambak dengan harga murah mampu memberi nyawa kepada pekan mati ini berbanding pada hari-hari lain. Harapan saya kalau boleh naikkan sikitlah apa yang kekurangan pada Pekan Karai ini, naikkan sikit. Lebih-lebih macam yelah sekarang ada pun walau Jambatan Victoria tu tempat tu pun cantik dah, hotel pun dah ada dah. Jadi orang yang luar datang pun tak ada masalah. Hotel dah ada dah, penginapan ada, makan tak susah. Senang insya-Allah.
Pekan Karai mempunyai sejarah yang panjang dan ia pernah menjadi kawasan pengeluaran getah utama Perak sekitar 1940-an. Tumpuan masyarakat ke Pekan Karai ketika itu menyebabkan wujud perkhidmatan kereta api untuk mengambil dan menurunkan penumpang. Sewaktu harga getah merudum pada tahun 1970-an, ramai penoreh getah meninggalkan Pekan Karai untuk mencari pekerjaan lain. Sejak itu, nama Pekan Karai yang terkenal beransur-ansur hilang daripada sebutan masyarakat. Antara kesan sejarah yang masih dapat dilihat di kawasan ini ialah kubu pertahanan Jepun peninggalan era Perang Dunia Kedua. Kedudukan kubu tersebut pula terletak berhampiran dengan jambatan kereta api Victoria yang telah mencecah usia 80 tahun. Walaupun jambatan diperbuat daripada konkrit ini masih kukuh, namun atas faktor-faktor keselamatan ia tidak lagi digunakan pihak Kereta Api Tanah Melayu Berhad KTMB sejak kira-kira 5 tahun lalu. Hari ini, Pekan Karai hanya menjadi tumpuan ramai pada setiap hari Selasa berikutan wujud pasar sehari dikenali Pekan Selasa. Antara yang turut mendapat perhatian ialah kuih kundas yang sering dimakan bersama secawan air kopi atau teh tarik. Bagi pengunjung sama ada penduduk tempatan atau orang luar, tidak sempurna kedatangan mereka ke Pekan Selasa di Pekan Karai ini jika tidak merasai keenakan kuih kundas yang semakin sukar dicari ini. Terbaru, menurut Yang di-Pertua Majlis Perbandaran Kuala Kangsar, Tuan Zulkarnain bin Mohamad, Pekan Karai akan dibangunkan semula sebagai lokasi tarikan unik di Kuala Kangsar di mana pengunjung boleh mendapatkan barangan lama dan makanan serta kuih muih tradisional Kuala Kangsar dalam waktu terdekat. Masih bercerita mengenai makanan? Tahukah anda di Kuala Kangsar ada 99 jenis masakan laksa mencakupi pelbagai resepi. Kru kami ke Medan Selera baru-baru ini sempat juga merasai keenakan laksa pokok limau, laksa lubuk, laksa Pak Ngah original dan lain-lain. Memang sedaplah perkena dengan cendol durian. Tak ajilah koma semua. Boleh tinggal Zul dengan Syiha. Tak apa. Nanti teman nak pergi juga nak rasa nanti. Jom koma. Moh kena Perak. Nak bermalam di mana? Mohlah cuba bermalam di Casuarina Kuala Kangsar. Selamat datang ke Casuarina Kuala Kangsar. Hi, welcome to Casuarina Kuala Kangsar. Enjoy your stay. Selamat datang ke Matahari Coffee House. Hari ini kita ada special cuci udang bersama teh tarik. Lokasi ini sangat cantik. Sekali pandang seperti berada di Venice, Itali. Bezanya, pemandangan ini adalah di Sungai Perak. Di petang hari sambil minum kopi dan perkena pula sajian asli Perak. Seronoknya. Ia menyediakan penginapan dengan sebuah restoran, pusat kecergasan dan teres. Hotel bertaraf 4 bintang ini menawarkan perkhidmatan bilik. Hotel ini mempunyai bilik-bilik keluarga. Semua bilik tetamu dilengkapi dengan penyaman udara, TV skrin rata dengan saluran satelit, cerik, pancuran mandian, pengering rambut dan almari pakaian. Semua bilik di hotel ini mempunyai bilik mandi peribadi dengan kelengkapan dan dandan diri percuma. Ramai orang cakap Kuala Kangsar apa yang ada. But basically we got Casuarina at Kuala Kangsar. So with this infinity pool dengan kita punya deluxe room yang larger sizes, kita punya suites and most importantly kita punya makanan yang akan dihidangkan. So you can always enjoy here because over here kita punya hangouts area. So petang-petang you sit down and relax and enjoy the 1 million view. So that is the G's about Casuarina Kuala Kangsar.
macam-macam ada di negeri Perak. Moh kita kenal Perak. Tengok atas bukit, Makanan terbaik, durian yang paling sedap, sungai, gunung, ganang, segala-galanya yang terbaik hanya di Perak. Saksikan Moh Kenal Perak setiap hari Khamis jam 5.35 petang bermula daripada 3 September 2020 hanya di TV3. Kita beralih ke segmen ekonomi Kuala Kangsar pula. Sebaik saja siap Jabatan Manong, segala aktiviti di sini begitu rancak dan semakin maju. Apa tidaknya, jika dahulu anak-anak kecil terpaksa menaiki bot penambang dalam keadaan hujan lebat dan arus deras, bukanlah perkara asing bagi pelajar-pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Tajul Arifin di Manong serta penduduk setempat. Menurut Adun Manong, walaupun pernah menempuh pengalaman mencemaskan apabila bot dinaiki dihanyutkan arus deras serta ada bot yang karam, namun rutin seharian itu terpaksa diharungi demi kelangsungan hidup. Namun, penduduk dan pelajar terlibat kini boleh menarik nafas lega apabila projek jabatan bernilai RM39.6 juta menyeberangi Sungai Perak daripada Kampung Seberang Manong ke Pekan Manong sudah siap sepenuhnya tahun lalu. Jabatan ini memudahkan dan membawa manfaat kepada kira-kira 15,000 rakyat setempat khususnya di Manong. Jambatan Manong ini merupakan satu kebanggaan bagi penduduk di Manong dan juga di Dun Candan sebab dia menghubungkan antara penduduk di Dun Manong dan juga Dun Candan di mana jambatan ini sepanjang 307 meter dan menghubungkan antara 3 kilometer ke jalan utama antara Sayong ke Tanjung Belanja, Parit. Jadi sudah tentulah penggunaan dia ini secara boleh meningkatkanlah ekonomi penduduk kampung dan juga urusan pelajaran anak-anak dia dan juga keselamatan. Jika episod minggu lalu kami mengupas isu durian, di sini pula kami dekati pekebun kecil tanam cili. Orangnya masih muda, namun sudah punya ladang cili dan ramai pekerja. Nak tahu rahsianya? Moh kita tanya saudara Helmi. Dalam pertanian ni, kalau kita, kegagalan tu berlaku dari macam-macam aspek. Kita jaga sendiri pun kadang-kadang kegagalan tu tetap hadir. Jadi orang yang tidak mempunyai fokus, kadang-kadang lebih teruk dapat kegagalan berbanding kami yang hari-hari datang kebun ni. So dalam pertanian ni, fokus terhadap apa yang kita lakukan tu adalah sangat mustahak. Selain permintaan yang tinggi, tanaman jangka masa yang singkat namun bernilai tinggi ini ditanam dengan menggunakan kaedah konvensional dan sistem fertigasi. Dari semai biji cili, pindah pasu hinggalah penjagaannya. Nampak mudah, tapi memerlukan kesabaran. Tak rugi berbakti pada tanah. Lihatlah hasilnya. Cili segar bugar. Lagi mengenai orang muda dan pertanian. Kali ini membabitkan madu kelulut. Hampir 3 tahun mengusahakan peternakan madu kelulut, segala penat jerih dua sekawan ini membuahkan hasil apabila madu kelulut yang dihasilkan mendapat permintaan tinggi dari pembeli maupun peminat suplemen semula jadi ini. Mula-mula start 2015, ada 7 sarang je. Lepas tu, 7 sarang tu kami rolling sampai dari 150 sarang. Bila jadi 150 sarang, bila dah sedut madu, buat produk, tahulah semua tu. Bila dah buat produk tu, pergi expo besar. Macam tu lah. Lepas tu masuk kursus apa semua kan. Start tu lah. Mula ni lah. Buat semua bagi ni lah. Lepas tu ada buat kursus sabun, macam servis kelulut.
Ini memang saya suka. Bagi penggemar pau di Kuala Kangsar, pau Manong menjadi sebutan dan sememangnya dikenali ramai. Terdapat pelbagai jenis pau yang lazat seperti pau kelapa, pau kacang, pau daging, pau ayam, pau kaya dan pau coklat. Menurut Pakcik Mahat Kasiman, pau yang dijual dengan harga yang sangat berpatutan dan kuantiti inti yang padat di dalamnya sudah pasti memuaskan selera pembeli. Asalnya memanglah kita dapat resipi yang biasa, tapi kita olah dan kita perbaiki dia punya cita rasa tu kan. Sebab mana dia lembut lah. Mana bila lembut tu mana mungkin satu aura untuk pau Manong kan. Harganya memang kita bagi harga yang paling kata orang berpatutan lah, mampu beli, kita mampu milik. Kalau biasa ayam daging kita jual harga RM1.50, sekali kacang kelapa RM1.40. Kedai pau berderetan dengan Bank Simpanan Nasional di Pekan Manong adalah produk Muslim Bumiputera tempatan. Pot jika mahu membeli bahulu cita rasa klasik dengan gaya masak orang dulu-dulu di Manong, sudah tentu bahulu warisan Cik Kiah. Menggunakan sabut kelapa dan dapur kayu api lebih membangkitkan aroma apabila bahulu siap dibakar. Jemput mari ke kampung Gua Manong, rasa bahulu Cik Kiah. Mohlah kena perak. Mohlah kena perak kita weh. Melihat arca besi rekaan Raja Syahriman Raja Azidin pasti tidak terjangkau di akal bagaimana binaan arca yang melawan hukum fizik ini dapat dihasilkan sebegitu unik. Bayangkan sifat besi yang kerah kelihatan seolah-olah material lembut apabila hasil sentuhan seni tangannya berpintal-pintal dan beralun-alun sekaligus mengangkat nama beliau berada sebaris dengan tokoh-tokoh arca negara yang lain. Beliau sanggup melepaskan jawatan sebagai pensyarah di Malaysian Institute of Art MIA pada 1994 semata-mata mahu berkecimpung dalam dunia pembuatan arca besi. Pengarca terkenal dalam arca besi, Raja Syahriman Raja Azidin, anak jati Kuala Kangsar Perak, menerima pendidikan dalam bidang Art and Design, Fine Art, majoring in Sculpture di UiTM Shah Alam, Selangor. Apabila diajukan pertanyaan rahsia keunikan hasil kerja yang dihasilkan, tanpa berselindung menyatakan beliau menerapkan 100% penggunaan teknik penempaan keris yang diaplikasi dalam pembuatan seni arca. Daripada teknologi perkerisan tradisi ni, saya applykan kepada seni arca, seni contemporary lah. So saya masih gunakan teknik-teknik tradisi yang saya bawa ke dalam seni moden. Jadi itulah antara saya rasa kebudayaan atau satu nilai seni tradisi yang masih saya bawa, walaupun image telah dimodernkan ataupun diberi satu nafas baru lah, tapi kaedah teknikal tradisi itu masih dibawa dan masih ada disiplin-disiplin yang saya kena patuhi. Jika berbicara dengan penggiat seni, sudah pasti setiap karya mempunyai penceritaan yang tersendiri. Menurutnya, beliau menghasilkan arca besi bertemakan kehidupan dan pergolakan dunia. Contohnya dalam siri arca ni, siri Luk. So Luk ni dia mengenai ambil daripada simbol keris. Luk itu lekuk-lekuk keris yang membawa erti itu liku-liku perjalanan. Kebetulan dalam masa buat penghasilan ni pula kita kena COVID. Semasa pameran tu kena COVID. So proses penceritaan susah payah tu sebenarnya dia berkaitan dengan semasa jugalah. Sebelum masa kita buat proses tu juga dengan boleh katakan orang Melayu ke arah tuju. Semua mencari jati diri Melayu, mencari identiti Melayu, dan dalam masa yang sama juga kita diuji dengan macam-macam ujian lah. So itulah hasilnya satu seni itu. Penghasilan arca besi mengambil masa sehingga 2 atau lebih 3 bulan. Dan jangan terkejut jika nilai sebuah arca yang dihasilkan mencecah harga ribuan ringgit, malah hingga bernilai RM300,000 mengikut saiz dan keunikan reka bentuk arca. Sebuah seni yang tidak ternilai harganya adalah seni yang mampu menggetarkan jiwa setiap yang melihatnya. Maka
Maka tidak heranlah seniman yang memberikan mahakarya terbaik akan mendapat tempat di hati para pencinta seni. Macam-macam ada di negeri Perak. Moh kita kenal Perak. Tengok atas bukit, makanan terbaik, durian yang paling sedap, sungai, gunung, ganang, segala-galanya yang terbaik hanya di Perak. Saksikan Moh Kenal Perak setiap hari Khamis jam 5.35 petang bermula daripada 3 September 2020 hanya di TV3. Lensa Moh Kenal Perak minggu ini membongkar keindahan semula jadi di Pos Kuala Mu, Sungai Siput dan keunikan masyarakat eksklusif orang asal. Pos Kuala Mu, Sungai Siput Perak terletak di tanah tinggi Banjaran Titiwangsa yang dikelilingi oleh hutan hujan tropika Mala Hijau. Pendakian dengan menaiki kenderaan seperti kereta, van, pacuan 4 roda, motosikal dengan ketinggian 600 hingga 700 meter dari aras laut mengambil masa lebih 1 jam dari pekan Sungai Siput Utara. Pos Kuala Mu, Sungai Siput adalah destinasi ekopelancongan yang sangat menarik dengan nilai-nilai semula jadi yang unik. Kalau penuh, 1 minggu mencecahkan RM1,000. 1 minggu. Kalau sebulan tu boleh katakan boleh cari makan. Sebulan lebih kurang pun dalam 4,000 lah sebulan. Sebab 4 minggu. 1 minggu 1,000. Itu kalau tengoklah keadaan. Kalau masa sekarang negara kita kerana SOP ni. Jadi masalah sikitlah ekonomi kami. Jadi saya harap pihak kerajaan kalau boleh bantulah ekonomi kami di Sili Kampung Bersah ni. Harapan saya pada kerajaan lah. Jika anda seorang pecinta alam, anda pasti menyukai tempat ini dan menghargai keindahan Pos Kuala Mu yang dipelihara dan dijaga baik oleh orang asal di sini. Ramai hari Jumaat, Sabtu, Ahad penuh. Kita motor penuh. Mana nak parking tempat tu sempit. Pihak kerajaan adalah jasa kerajaan tu, bantuan rumah, dewan adalah jasa dia, pihak kerajaan. Itu pun saya ucap terima kasih pihak kerajaan. Beralih kepada chalet yang dinamakan Bersah Chalet, Dusun Chalet dan Perkemahan Kampung Gapih. Chalet 3 beradik ini mula beroperasi pada tahun 2017 dan berjaya menarik kehadiran masyarakat di seluruh pelosok negeri terutama pada hujung minggu maupun musim cuti persekolahan. Deruan bunyian air terjun seolah-olah memanggil-manggil pengunjung untuk berendam lama dan menikmati kesejukan air yang turun laju dari pergunungan. Sungguh asli. Musim durian. Seperti orang yang mengantuk disorongkan bantal. Penduduk di sini mempunyai kebun durian masing-masing ya.
Menjual hasil kebun seperti raja buah tempatan ini ianya merupakan antara punca rezeki penduduk kampung di sini. Para pengunjung boleh merasai nikmat menjamu durian di dalam kebun dengan harga yang amat berpatutan. Bertempat di Kampung Pendek, salah satu perkampungan orang asli suku Temio di Sungai Siput, Perak. Tempat ini adalah sangat dekat dari Pos Yung dan 7 km dari Pos Kuala Mu yang viral tu. Jom ikut jelajah kru Moh Kenai Perak ke air terjun Terkuh Penyel di Lata Penyel. Selepas sampai sana, parking kereta atau motor kat depan dan caj masuk adalah seperti berikut. Datanglah sini sebab tempat ni memang cantik lah. Murah-murah, memang tak bahaya lah, safe lah. Dia dekat sini kelebihan dia air terjun. Lepas tu sungai bersih. Lepas tu dia punya alam sekitar dia pun cantik. Kalau boleh tu, kalau pelancong datang tu jagalah alam sekitar kita dekat spot pelancongan ni lah. Dengan ketinggian lebih kurang 50 ke 60 meter, memang indah pemandangan dari kaki ke puncak. Buat penggemar alam semula jadi dan peminat fotografi, ini memang tempat best untuk korang. Tempat ini selamat untuk bawa budak-budak sebab tak adalah dalam sangat. Selepas mandi, bolehlah makan ramai-ramai dekat pondok yang mereka buat tu. Memang best dan tak panas. Program Moh Kenai Perak itu tadi dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Perak.